bounds. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk kali ini cikgu akan teruskan lagi dengan teknik menjawab bagi soalan peperiksaan semester 2 bagi subjek Bahasa Melayu, dan kali ini kita akan fokuskan kepada proses pembentukan kata. Untuk siri yang sebelum ini cikgu telah terangkan tentang golongan kata, bentuk kata dan juga pengenalan bagi morfologi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan kita semak dahulu tahap pemahaman anda, kerana untuk semester ini atau proses pembentukan kata, pelajar mestilah boleh mengenal pasti jenis, fungsi dan makna imbuhan dan gandaan. Seterusnya mengenal pasti jenis kata majmuk. Seterusnya menganalisis binaan kata. Berikutnya membina perkataan berdasarkan proses morfologi yang betul, dan mengenal pasti akronim dan jenisnya. Kemudian menggunakan unsur-unsur morfologi dengan betul. Maaf ya, ada sedikit tertinggal di situ kata sempang, iaitu unsur-unsur ya. Dan seterusnya menilai ketepatan penggunaan sesuatu unsur morfologi. Okey, baiklah, jom kita lihat contoh-contoh soalan yang kita boleh lihat dalam peperiksaan sebenar. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dahulu tentang proses pembentukan kata ataupun proses morfologi. Okey, proses morfologi ni ada 4, iaitu pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan juga pengakroniman. Cikgu harap pelajar tidak lagi keliru dengan bentuk kata dan juga golongan kata. Bentuk kata kita ingat cikgu pernah pesan pada pelajar dalam pada siri yang sebelum ni, cikgu ada sebut tentang tu tergemuk, iaitu tunggal, terbitan, gemuk tu ialah ganda dan muk tu ialah majmuk. Okey, seterusnya dalam golongan kata cikgu ada ingatkan tentang cara menghafalnya ialah ingat kena tua, iaitu ke ialah kata kerja, kemudian na ialah kata nama, tu ialah kata tugas dan a ialah kata adjektif. Okey, baiklah, untuk kali ini kita lihat pada prosesnya pula. Proses yang berlaku proses morfologi ni melibatkan empat bentuk, empat proses, iaitu proses pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman. Okey, untuk proses pembentukan kata, cara kita nak ingat, gunalah teknik magi. Ingatlah guna magi. Magi itu bermaksud M tu ialah majmuk, A tu ialah akronim, G tu ialah ganda dan I tu ialah imbuhan. Okey, untuk proses pengakroniman, jangan sesekali pelajar tulis proses akronim, kerana tidak pernah ada berlaku proses akronim. Ya, yang berlaku ialah proses morfologi, iaitu yang akhirnya membentuk pengakroniman. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan. Okey, soalan ini soalan ini berkaitan dengan proses pembentukan kata. Okey, kita lihat soalannya. Proses pembentukan kata yang manakah yang betul bagi perkataan yang bertanda X dan Y dalam ayat di atas? Okey, kita lihat ayat X. Utusan Malaysia menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita. Okey, kerjasama itu ialah pemajmukan dan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk mengadakan program Jelajah Satu Malaysia. Kalau kita perhatikan ayat ini, kerjasama itu ialah pemajmukan dan jelajah ialah pengimbuhan, iaitu sisipan EM. Kalau kita tengok soalan ni, kita dah boleh potong sebenarnya. Itu tidak ada sebenarnya di sini tidak wujud pun proses penggandaan atau pengakroniman. Jadi penggandaan tak ada, kita dah boleh potong yang D itu. Pengakroniman pun tak ada, jadi jawapannya ialah A. Seterusnya kita lihat pada soalan 2000, soalan berikutnya.
Okey, yang manakah padanan yang betul antara makna imbuhan kata kerja dengan contoh ayat yang menggunakan kata kerja yang berkenaan? Okey, jadi di sini cikgu nak tunjukkan tips untuk bagi mengenal pasti atau mengecam apa itu lokatif, benefaktif, konstruktif dan membuat sesuatu. Okey, lokatif ini kalau kamu perhatikan, pelajar perhatikan menggunakan imbuhan me itu ialah lokatif. Kalau konstruktif ni menggunakan imbuhan mekan, tapi apabila kita bina ayat, dia biasa mesti menghasil benda tu menyebabkan. Contohnya, dia mesti imbuhan mekan diikuti dengan benda. Contohnya, adik memasukkan buku ke dalam beg, memasukkan buku menyebabkan buku itu masuk dalam beg. Mekan diikuti dengan benda. Okey, berbanding dengan benefaktif juga menggunakan imbuhan mekan, tetapi mekannya diikuti dengan orang. Contohnya, ibu menjahitkan kakak baju. Okey, ibu menjahitkan kakak baju. Ataupun kebiasaannya benefaktif ini terdapat dalam ayat kata kerja transitif dua objek. Itu Jadi cuba perhatikan, jika ada dua objek, itu ialah benefaktif. Dan yang terakhir itu reflektif. Reflektif ni menggunakan imbuhan ber. Contoh bersolek, bercermin. Jadi kalau kita perhatikan untuk soalan ini, kita boleh lihat benefaktif ni kita boleh nampak emak membuatkan Ali segelas air. Boleh nampak sini emak membuatkan, ini ialah imbuhan mekan diikuti dengan nama orang. Kemudian segelas air ni ialah objek. Ali ialah objek pertama, segelas air air bandul ialah objek kedua. Jadi di sini yang mendapat benefit ni ialah siapa? Ali di sini kan. Okey, kemudian kalau kita perhatikan yang berikutnya lokatif. Imbuhan mei kat sini kan, ada nampak mei ialah lokatif. Manakala kalau kita perhatikan konstruktif di sini, membasuh pakaian, menyebabkan pakaian itu basuh. Kan? Jadi nampakkan di sini. Dan yang seterusnya, membuat sesuatu itu, menteri itu memendekkan lawatannya. Jadi kalau kita tengok soalan ni, kalau kita nampak pilihan jawapan lokatif ni, lokatif ialah S, 4 ni ialah S, dah tentu jawapannya A. Jadi yang lain ni jawapannya sudah tidak valid. Okey, baik. Okey, boleh. Dan seterusnya kita lihat pada proses soalan proses pengimbuhan. Okey, yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja berimbuhan mekan yang berfungsi sebagai kata adjektif? Kita kena tengok mana imbuhan mekan. Melucukan, ini betul lah melucukan. Membersihkan ni kan perbuatan. Ini dah tentu kata kerja kan. Kemudian mengagumkan benda yang adjektif kan. Dan juga membesarkan juga ada perbuatan. Jadi jawapannya ialah 1 dan 3. Okey. Seterusnya kita lihat pada soalan proses pengakroniman. Okey, kata akronim yang manakah yang terbentuk daripada cantuman suku kata awal perkataan? Kita lihat motel. Motel ini ialah suku kata campur beberapa perkataan. Motel ni maksudnya motoris hotel. Kemudian tadika. Tadika ni cantuman daripada suku kata awal perkataan itu ta. Tadika ialah taman didikan kanak-kanak. Jadi kita ambil suku kata awal perkataan. Ta tu tadika, ta taman, di ialah didikan, ka ialah kanak-kanak. Seterusnya komsas. Komsas juga merupakan suku kata awal perkataan. Komsas. Kom ialah komponen, sas ialah sastra. Okey, kemudian debunga. Debunga ni ialah suku kata campur perkataan penuh. De tu ialah debu dan debu bunga. Jadi kita ambil yang depan, tetapi belakang kita ambil yang penuh. Jadi suku kata gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Di sini jawapannya ialah 2 dan 3. Okey. Okey, seterusnya kita perhatikan soalan proses pembentukan kata dalam soalan subjektif. Nyatakan 2 proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Tadi kita dah ingat ada 4 proses pembentukan kata magi tadi. Jadi berilah mana-mana 2 magi tadi. Sama ada majmuk ataupun akronim, pemajmukan, pengakroniman, penggandaan ataupun
pengimbuhan. Jadi mana-mana jawapan diterima dan boleh dapat layak mendapat 2 markah ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bidang sintaksis. Okey, dalam bidang sintaksis pelajar mesti boleh menyatakan definisi bagi bidang sintaksis. Untuk menjawab soalan ini, pelajar mesti menguasai definisi konsep bagi bidang sintaksis ya. Kemudian menjelaskan konsep ayat, klausa dan juga frasa serta menjelaskan konsep subjek dan predikat ya. Okey, kita perhatikan soalan yang telah cikgu sediakan di sini. Okey, yang manakah pernyataan yang benar tentang X dan Y dalam raja di atas? Y itu ialah ayat dan X ialah frasa. Okey, baik. Kita kena tahulah apa itu konsep, apa itu ayat, apa itu frasa. Okey. Kita perhatikan unsur bahasa yang melebihi batas ayat. Ini bukanlah, ini wacana ya. Unsur bahasa yang boleh berdiri sendiri dalam ayat. Ini apa ni? Yang boleh berdiri sendiri dalam ayat. Ini bukan ayat kan? Unsur bahasa yang boleh diperluas. Ini minta X ya. Frasa cirinya ialah unsur bahasa yang boleh diperluas. Betul tu kan? Dan unsur bahasa yang boleh menjadi inti dalam binaan frasa. Itu betul juga. Dan sekarang kita lihat pada jawapan pilihan Y. Unsur bahasa yang memerlukan kehadiran unsur bahasa yang lain. Ini tidak ya. Unsur bahasa yang membentuk frasa pun bukan. Unsur bahasa yang dimulai dan diakhiri oleh kesenyapan. Itu kan. Ayat mula dengan senyap dan diakhiri dengan senyap. Jadi jawapannya ialah C. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat soalan klausa. Okey, yang manakah klausa? Okey, yang pertama A itu ialah rumah ibu mentuanya ialah frasa kerana dalam ayat dalam pilihan jawapan A tidak ada subjek dan predikat dalamnya. Okey, untuk klausa antaranya ialah pelajar boleh perhatikan ada tak subjek dan predikat pada klausa berkenaan. Untuk pilihan B juga tiada subjek atau predikat. Rumah ibu mertuanya ialah frasa ya. Bungkusan hari-hari lain juga frasa. Pokok cempedak itu ialah subjek dia dan di hujung desa ialah predikat. Ini ialah klausa ya, klausa bebas. Dan yang pilihan D, solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu sehari semalam ialah frasa. Okey. Jadi seterusnya kita lihat soalan yang manakah ayat yang tidak mengandungi frasa eksosentrik. Macam mana kita nak tahu frasa eksosentrik? Kita kena palang dahulu ayat itu, cari subjek dan predikat pada ayat. Contoh A, budak itu agak nakal. B, dia tertidur di atas sofa. C, keadaannya masih seperti dulu. Pelajar itu kehujanan ketika ke sekolah. Okey. Jadi kita perhatikan dalam ayat A ni sebenarnya dia dah ada sebenarnya dalam ayat A itu budak itu agak nakal. Ini frasa nama dan frasa nakal ialah adjektif. Dia tertidur, dia ialah frasa nama, tertidur ialah frasa kerja. Di atas sofa, nampak ini ialah dia punya kata sendi nama. Untuk C, keadaannya masih seperti dahulu. Ini kata sendi nama ya. Yang ini masih ni ialah kata kerja kan. Kata kerja yang berpelengkap pelengkapnya ialah kata sendi nama. Okey. Kemudian pelajar itu kehujanan ketika ke sekolah. Pelajar itu subjeknya dan predikat di sini ialah kata kehujanan. Kena hujan ialah kata kerja pasif kan. Jadi ke sekolah ni ialah kata sendi nama. Dan pelajar kena ingat soalannya ialah frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik bermaksud kata sendi nama, frasa sendi nama. Tapi kalau kata frasa endosentrik, selain daripada frasa sendi nama, iaitu yang mengandungi frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa kerja, frasa adjektif dan satu lagi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif. Untuk frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama. Kalau frasa, kita tak ada frasa tugas, kita ada frasa sendi nama. Okey. Jadi di sini ayat ni ada frasa sendi nama, sini ada sendi nama, ni juga ada frasa sendi nama. Jadi jawapannya apa tadi? Jawapannya ialah A. Okey.
Okey. Seterusnya soalan subjek dan predikat ini yang manakah ayat yang mengandungi kata adjektif yang menjadi subjek dalam ayat. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Besar tidak semestinya kuat. Nyaman udara di kampungnya. Ayat ni sebenarnya telah disongsangkan udara di kampungnya nyaman. Okey. Kemudian sunyi sepi suasana di rumahnya. Suasana di rumahnya sunyi sepi. Kemudian cantik rumah usaha muda itu. Rumah usaha muda itu cantik. Jadi di sini cikgu tunjukkan macam ni kita nak asingkan subjek dan predikat dalam ayat. Kita perhatikan ayat A. Besar tidak semestinya kuat. Ayat ini besar ini ialah subjeknya dan predikatnya ialah tidak semestinya kuat. Dalam ayat B, kita dah songsangkan semula ayat tu. Udara di kampungnya nyaman. Jadi subjeknya ialah udara. Udara di kampungnya nyaman. Okey. Kemudian seterusnya kita lihat suasana di rumahnya sunyi sepi. Jadi subjeknya ialah suasana di rumahnya. Okey. Yang seterusnya usahawan rumah usahawan muda itu cantik. Nampak sini subjek ni di sini, predikatnya di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini subjek yang kata adjektif pada subjeknya ialah jawapan A di sini. Okey, sekian sahaja daripada cikgu untuk untuk kali ini. Cikgu harap kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang, dan cikgu rajin-rajinlah buat latihan supaya pelajar dapat menjawab dengan baik, dan semoga anda mendapat A dalam peperiksaan. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye.